Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Demi Allah, engkau berdusta pada segala urusanmu. Engkau tidak tahu jalan menuju ke pintu Allah Ta'ala. Bagaimana boleh engkau menunjuki orang lain kepada Allah? Engkau sama dengan orang buta. Bagaimana boleh memimpin orang? Engkau telah dibutakan oleh hawa nafsumu, tabiatmu. Sangat suka menurut kehendak dirimu terhadap yang diminta. Sangat cinta pada duniamu, pangkat dan kedudukan serta hawa nafsumu. Marilah datang kepadaku selagi maksiat itu masih basah pada badanmu, sebelum ia menyerap ke dalam hatimu, supaya engkau tiada menjadi orang yang terbiasa dengan kerja maksiat itu. Kerana bila engkau sudah lali dengan maksiat, nanti dikhawatiri engkau menjadi kufur nikmat pula. Siapa yang benar-benar ketaatannya pada Allah Azza wa Jalla dan ubudiyahnya, yakni perhambaannya, kukuh kepadanya, mudahlah dia mendengar kalamullah. Lihat kepada 70 orang pilihan dari kaum Nabi Musa yang diajak untuk mendengar kalamullah. Dan bila Allah mula berbicara kepada mereka, semua mereka jatuh tersungkur, pengsan, tidak sedarkan diri, dan hanya yang tinggal Musa sahaja seorang diri. Bila Allah menghidupkan mereka kembali, mereka lalu berkata, kita tidak mampu mendengar kalamullah, maka biarlah engkau sahaja yang menjadi pengantara di antara kami dengan dia. Maka Allah Ta'ala pun berkata-kata pada Musa, dan Musa pula menyampaikannya kepada mereka, serta mengulang-ulangkan kata-kata Allah kepada mereka. Hanya senya Musa yang mampu mendengar kalamullah kerana teguh imannya dan benar ketaatannya dan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mampu mendengar kerana lemah iman mereka. Sekiranya mereka menerima apa yang dibawakan kepada mereka di dalam Taurat, lalu mereka mentaatinya dalam perintah dan larangannya, dan mereka beradab serta tidak melanggar semua ajaran itu, nescaya mereka akan dapat mendengar kalamullah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara kandungan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana melalui jalan Allah yang sebenar, dan apakah yang menghalang seseorang itu sampai pada jalan Allah yang sebenar. Kemudian Syekh Abdul Qadir menceritakan kisah Nabi Allah Musa beserta dengan 70 orang pilihan Nabi Musa yang dibawa ke Tur Saina bagi mendengar munajat Musa dengan Allah SWT. Maka ini intipati secara umum tentang apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara pertama, bila Syekh memulakan dengan berkata bahawa engkau telah berdusta pada segala urusan. Berdusta dengan maksud engkau sudah mendakwa sesuatu yang bukan milikmu dan mendakwa sesuatu yang kamu tidak berhak, dan mendakwa sesuatu yang kamu belum pun layak untuk bercakap dan untuk menentukan perjalanan hidup kamu. Maksudnya, semua orang akan berkata
Dan semua orang meminta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan semua orang menyangka bahawa dia berada pada jalan yang lurus, dan semua menyangka bahawa dia telah menunaikan hak untuk sampai pada jalan yang lurus. Akhirnya kalau ada orang kata awak ni jauh dari Allah, kita kata bohong, saya dekat dengan Allah. Maka kita kebanyakan akan mendakwa kita sudah mendapat kasih sayang Allah. Kita rasa aman daripada kemurkaan Allah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman daripada kemurkaan Allah? Kita rasa macam Allah tak murka pada kita dalam sehari perjalanan kehidupan kita. Bahkan lebih malang pada itu, waktu mana kita buat maksiat pun kita tak rasa Allah murka pada kita. Waktu mana kita abaikan ketaatan pada Allah, kita tak rasa Allah murka. Kita tak malu, kita tak takut. Seolah-olah kita merasakan bahawa kita dalam jaminan syurga. Kan itu lidah kita mudah berkata, ini sahabat syurgaku, ini bidadari syurgaku. Maka semua perkataan itu agak mudah untuk kita tuturkan, dan kadang kita tidak menyedari apa yang kita tuturkan. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kamu berdusta dengan dirimu dan berdusta dalam segala hal ihwalmu. Maka kita tengok satu persatu. Lihatlah dalam solat kita, apakah kita berdusta atau tidak. Kita kata kita ingat Allah, walau sebenarnya semua benda yang kita ingat melainkan Allah yang kita tak ingat. Walau kita dalam solat, kata Allah, aqimis salata lidzikri, tunaikan solat untuk mengingatiku. Tetapi waktu mana kita solat, kita ingat benda tu, ingat benda ni, ingat dunia itu, ingat dunia ni. Kita ingat kehendak kita yang tu, kehendak kita yang ni, tapi tidak kita ingat Allah, melainkan sedikit. Lihat ketika mana kita menunaikan haji. Kita kata kita menunaikan haji kerana Allah. Rupanya gelaran dipanggil haji lebih kita suka daripada redha Allah Ta'ala. Akhirnya kalau orang tak panggil kita haji, marah kita. Saya ni haji, awak jangan tak panggil pula. Dah habis duit banyak ni pergi haji. Maka kita hanya ingin mengambil namanya, tapi bukan mengambil rohnya. Lihat kita kalau sebagai isteri, sebagai contoh. Ya, isteri ada, perkataan tadi ada satu makna yang besar. Kerana ia menunjukkan bahawa dia tunduk pada peraturan Allah, dan diaku dan tunduk kepada maslahah rumah tangganya, termasuk hak pada suami, hak anak-anak. Tetapi waktu mana dia melalui menjalankan tugas, dia tak nampak macam isteri pun. Dia lawang suami dia, dia tengking suami dia, dia abaikan pendidikan anak-anak, tapi dia berkata saya isteri. Dan lihat pula suami, dia kata dia suami, dia mengambil kalimah Allah dan menghalalkan isterinya dengan ucapan akad nikah. Dan dia telah diwajibkan oleh Allah membayar mas kahwin, dan diwajibkan memberi nafkah. Sama ada nafkah berupa zahir ataupun batin. Dia berkata dia suami dan menggunakan, melafazkan kalimah Allah. Ya, ucapan aku terima nikahnya itu kalimah Allah. Kerana kalau kita guna kalimah lain, tidak diterima. Kalau orang tu akad nikah, tu imam pun cakap, aku nikahkan engkau, aku kahwinkan kau dengan fulanah binti sekian, dengan mas kahwin sekian. Kita pun jawab, saya okey je, maka tak sah nikah. Kau okey tu okey sah. Tak kena jawab, saya terima nikahnya, baru sah. Kalau Tok Imam ungkap ucapan itu, saya nikahkan kau, lalu kita pun kata saya, ataupun kalimah, apa pun kalimah selain daripada kalimah aku terima nikah, ataupun aku terima, kita guna kalimah lain, maka dia tak akan sah, sebab ini kalimah Allah yang tak boleh digunakan diganti dengan kalimah lain.
Maka tiba-tiba kita cuai menjalankan tugas sebagai suami yang kita ambil ni kalimah Allah. Gagal bagi nafkah, gagal berlaku ihsan kepada isteri, gagal memberi agama kepada isteri, maka kita berdusta dengan kalimah Allah yang kita ambil tadi. Demikian juga seorang anak, demikian juga seorang pemimpin. Tiba kita tak jalan macam Allah Ta'ala tuntut dan suruh, kita berdusta. Wa imma dalam hal ibadat, hatta kepada hal muamalat. Kita korban, sembelih lembu, sembelih kambing. Tahun ni Ustaz saya korban jauh ke Boja, ke India korban. Saya korban sekian-sekian tempat. Saya korban kat Mekah tahun ni Ustaz. Kira orang korban unta kat Mekah. Pertama kita kena tahu sebab seafdal korban ialah di tempat sendiri. Seafdal korban yang kita lihat dengan mata kepala kita. Dan seafdal korban bila dia menjadi syiar setempat kita. Kan kita duduk Malaysia, korban kat India. Kita pun tak tengok lembu kita, kambing kita. Balik semaya raya, tidur. Apa dah korban kat sana. Walaupun ada negara lain lebih miskin dan sebagainya, dari sudut melaksanakan korban mesti di tempat kita untuk menunjukkan syiar. Tempat kita lah. Allahumma illa melainkan saya Ustaz India pun hantar, Kemboja pun hantar. Kat sini pun saya buat. Itu tak ada masalah lah. Jangan umpama pepatah Melayu kata, kera di hutang di susunya, anak di rumah kelaparan, mati kelaparan. Kera kat hutang kita kira dia lapar. Ni anak ni kebulur kat rumah, kita tak bagi susu. Jadi kita nak laksanakan korban tempat kita, biar ada syiar yang nampak inilah hari raya korban. Tidak nampak macam hari raya puasa juga. Raya dah balik, mana lembu, mana kambing, tak ada. Mana orang berkumpul untuk buat ibadat atau syiar korban, tak ada. Semua kita dah hantar ke Afghanistan, semua kita dah hantar luar negara. Tetapi ini antara salah faham yang kita perlu perbetulkan. Lebih teruk lagi kalau orang yang korban luar tu sebab murah Ustaz, 3,5, sini mahal Ustaz 1,000. Tapi bila buat ibadat tidak ada isu mahal atau murah. Itulah dia ujian Allah dalam kita melakukan ibadat. Yang letak mahal itu dia dengan Allah urusan dia. Tapi kita akan terus melaksanakan ibadat atas kemampuan kita ada. Tengok mampu maka lakukan. Kadang-kadang mulut kita duk sebut mahal hal ibadat, tapi hal lain kalau mahal okey je. Sebab apa? Sebab kita suka. Kita buat oning 5,000 relax. Ni 5,000. Itu tinggal tu bila mati. Dia buat korban dengar 1,000 mahalnya. Terus dengan cepat. Tanpa kita melihat nilai yang sebenar. Baik. Bila orang buat korban, kalau dia buat hanya untuk dilihat dia berkorban tanpa dia tahu bahawa tujuan korban untuk menunjukkan perhambaan kepada Allah. Allah kata apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah tu tak sampai ke Allah, yang sampai tu takwa kamu. Maknanya waktu kita melaksanakan ibadat korban, tuntutannya ikhlas, tapi kita berbohong. Maka muhasabahlah diri kita dalam semua hal ibadat. Itu pertama. Dalam masalah yang Syekh Abdul Qadir sebut, kita berdusta dalam banyak urusan kita. Sembahyang kita, puasa kita, zakat. Kerana itu kembalikan nilai ibadat dengan cara yang sebenar. Kalau sembahyang itu untuk ingat Allah, maka berusahalah untuk ingat Allah. Kalau zakat itu bagi menyucikan diri daripada sifat kedekut, maka berusahalah membina sifat pemurah sesudah kita berzakat. Kalau sekiranya haji, membina jiwa perhambaan, kerendahan, dan melihat manusia sama tanpa ada resis, tanpa ada darjah, kita sama pakai kain putih belaka. Maka niat kita begitu, maka bila balik haji benar, kita akan nampak manusia ni sama. Tak adalah kita nak bangga diri. Hatta pada gelangan haji yang kita ada, tak ada apa. Cuma Allah panggil saya dulu.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala panggil tuan-tuan juga. Cuma rezeki saya dulu untuk mengambil tanggungjawab ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang belum pergi haji, Allah Ta'ala tunaikan kemudahan pergi haji. Begitu rasa kita dengan nilai persamaan. Dan bila mana kita buat ibadat korban, bukan cerita kita nak tunjuk kita korban banyak mana. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Dengan rezeki yang Allah beri pada kita, setahun kita keluar sekali. Income tax keluar relax je. Ni lembu ni, kambing ni, korban ni, salah satu bentuk pengorbanan kita terhadap harta yang telah kita dapat selama ini. Lalu kita nak berkongsi dengan cara korban. Ada harta yang dikongsi secara zakat, ada harta yang dikongsi secara korban, bagi daging segar. Maka bila kita nak berkongsi dengan nikmat yang Allah beri kita setahun lah, setahun Alhamdulillah, gaji sebulan 5,000, 10,000. Tak boleh 5-10,000 gaji sebulan, cukup sangat. Maka kenapa kita tidak mau berkongsi dengan orang melalui ibadat korban? Bukan kita juga ambil manfaat, kita pun boleh makan. Sebab daging korban tu sunat bagi 3. Satu bahagian untuk kita dan keluarga, satu bahagian untuk fakir miskin, satu bahagian untuk sahabat-sahabat kita, untuk menanamkan semangat untuk mereka juga berkorban. Sebab manusia ni bila diberi, dia akan berfikir untuk balas balik. Kita kalau beri, apatah lagi kita beri pada orang kaya, dia dengan pantas fikir macam mana aku nak balas balik. Kan itu disunatkan kita daging korban beri kepada kawan-kawan yang kaya ni, sunat. Beri kenapa? Untuk ingatkan dia, untuk dia juga buat macam kita. Tahun ni kita bagi ni kan, bagi ke Datuk tak pernah sembelih lembu ni, bagi ke Datuk ni ada daging korban sikit. Datuk pun dapat, malulah dia yang Allah bagi lapang rezeki tak buat. Maka tahun depan dia buat. Ini kita nak beri galakkan, dia pun buat. Tumbang 10 ekor, 100 ekor. Maka asas kepada ibadat itu berjaya dipahami. Kan tu kalau tuan-tuan tengok dalam ibadat korban tadi, lembu tadi memang Nabi sahaja kita bagi 3. Pada sahabat kita, pada fakir miskin, untuk kita dan keluarga. Keluarga pun seronok, nanti keluarga bang korban lagi sedap juga makan daging segar. Kedua-dua keluarga ada. Sebab dalam buat ibadat, niat kita yang ikhlas akan lebih kuat dengan dorongan yang berada sekeliling. Keperluan keluarga suruh, kawan suruh, orang miskin kata, Haji tuan buat lagi korban, Alhamdulillah dapat juga kami rasa daging ni. Motivasi kita atas keperluan orang lain untuk kita buat lagi. Maka ini cara kita bersyukur pada Allah. Hatta kita tahu Nabi SAW di akhir usia baginda, Nabi korbankan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kita ni tuan-tuan nak akhir usia, tak ada perancangan besar buat ibadat, tak ada. Ibadat kita kekal cipuk-cipuk, macam jemput-jemput. Satu lah. Yang patut dah sampai tahap umur tertentu, biarlah ada benda yang kita fikir besar sikit dalam buat ibadat. Nabi SAW melakukan korban 100 ekor, yang Rasulullah sembelih 63 ekor, sembelih sendiri. Dan bakinya disuruh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala sebagaimana sabit dalam hadis. Kita pun sama, kita buat ni, kita nak buat yang lebih baik. Sampai umur dekat-dekat nak mati, kita makin fikir ibadat yang paling besar yang kita boleh buat. Sifat pemurah yang paling besar. Sebab kita bagi duit juta ke 2 juta, itu benda besar. Tapi ada hari yang duit pun tak boleh menandinginya. Hari apa? Hari korban. Hari korban, tuan-tuan, kalau ada orang derma 1 juta, dengan ada orang derma, ada orang tumbangkan lembu seekor beri, dia lebih mulia lagi yang tumbangkan lembu. Kerana hari itu yang bermanfaat sedekahnya ialah daging, bukan duit. Sebab itu kita kena kenal waktunya dan ibadatnya. Di setiap waktu ada ibadatnya yang menjadikan pahala lebih besar daripada yang lain. Sebab itu ibadat ini bukan logik. Logiknya kita, dia bukan logik. Kerana logik kita itu rendah. Kita tak bercakap logik berdasarkan ilmu kita yang rendah. Maka baik kita bercakap tentang apa disuruhan syariat. Umpama waktu kita haus, orang bagi kita berian ikan, tuan-tuan okey tak dengan dia? Dia kata ni tak erti dia ni. Kita haus tercungak-cungak, dia bagi nasi.
maka lekatlah kita. Maka dibagi air, baru betul. Kita kata dia orang baik. Tayar kita pancit tengah jalan, dia berhenti, dia bagi TV kita. Cik, tayar saya pancit, tak apa. Ni saya ada bawa peti sejuk satu, ambil lah. Buat benda peti sejuk. Kita nak suruh dia baiki tayar kita, tukar tayar kita. Artinya setiap ibadat dia ada benda sesuai. Kalau beri yang lain, bukan kita kata tak diterima langsung, tapi tak cerdik langsung. Nampak tak cerdik? Di tengah orang sakit, kita pun bawa KFC. Makan KFC. Kawan sakit, bawa lah ubat. Atau baca doa ke, tak? Bagi KFC. Macam kawan tu boleh telang. Yang boleh telang tu tepi dia tu. Maka kita bawa sesuatu yang tak kena tempat. Sama dalam ibadat. Datang musim korban, maka paling besar yang tak boleh lawan ialah ibadat korban. Datang musim haji, tak ada ibadat lebih yang lain yang boleh lawan melainkan haji. Datang musim puasa, tak ada ibadat yang boleh lawan melainkan puasa. Dia ada setiap, supaya lengkap kitaran cara beribadat, kitaran dia. Maka kita melakukannya kerana benar-benar kerana bersyukur pada Allah. Maka kita tidak berdusta dengan urusan kita. Setiap orang mesti muhasabah, apakah setiap urusannya dengan Allah betul atau salah. Bukan sekadar secara rukun dan syarat, tujuan dan matlamat. Rukun syarat tu mukaddimahnya. Ustaz, saya dah tahu rukun dia macam ni, syarat macam ni, betul lah tu, bagus. Tapi kamu juga kena tahu apakah dia tujuan dan matlamat. Sebab itu bila kita melepasi satu ibadat, kita jumpa tujuan dia, kita dapat matlamat dia. Orang kalau main bola, lawan bola, memanglah nak tunjuk skill, tendang bola, passing bola, tapi matlamatnya gol. Mesti buat gol lah. Duk main punya cantik, lari punya laju, gos, sebiji pun tak buat. Orang kata tak bijak lah dia ni. Dia mesti gol. Orang duk berlawan dalam gelanggang, walau tunjuk bunga cantik, ni silap puluk ni, silap pengantin, bunga cantik, tapi lawan tak tumbang, orang tak kata bagus. Maka ibadat dia menghasilkan matlamat. Lepas saya solat, dia ada satu matlamat terhasil. Lepas saya baca Quran, ada satu matlamat terhasil. Lepas saya buat itu, buat ini, ada. Kalau tidak, kita berdusta. Maka perhatikan yang ini. Kemudian kata Syekh lagi, engkau sebenarnya tak tahu jalan Allah, tak tahu macam mana jalan Allah, dan kamu pula fikir nak pimpin orang, walau kamu sendiri buta jalan Allah, nak bawa orang jalan Allah. Sebab apa kamu buta? Syekh Abdul Qadir menyebut, pertama yang sebab kamu buta melihat jalan Allah, hawa nafsu. Hawa nafsu, kan itu tuan-tuan sekalian, bila datang perintah Allah, tak kena dengan hawa nafsu kita, siap bercatung mulut kita, muncung mulut kita. Nafsu tak kena. Nafsu tak kena. Dan setiap tindakan kita, lalu kita dengan mudah ikut hawa nafsu. Ni dalam rumah tangga, dia agak-agak dia tak kenang suami dia buat, dia pun dah minta cerai. Butanya dia. Padahal benda tu okey, tak apa, nak minta cerai dia okey. Itu kekurangan biasa dia. Saya nak minta cerai juga, Ustaz. Pak buah hati ni. Pak saya ajak makan cikecok, tak bawa. Tak pernah jaga hati saya, teguri saya. Nak cerai. Ini kau hawa nafsu. Suami pun sama. Asal dia tak puas hati sikit dengan bini, aku nak cerai bini aku ni. Hawa nafsu. Macam mana kita nak nampak jalan benar? Semua orang, dia lebih merujuk kepada nafsunya sebelum hukumnya. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang beriman, jangan kamu dahulukan hawa nafsu kamu, hak akal kamu lebih daripada Allah dan Rasul. Tetapi setiap benda dia ada hukum. Mula-mula sekali kalau kita nak bertindak, macam mana kita nak marah orang, macam mana kita tak puas hati orang, hukum dulu cek. Hukumnya macam mana? Ni anak tak puas hati dengan mak ayah, terus nak lari dari rumah. Hawa nafsu. Tengok hukum, boleh ke lari rumah? Boleh ke saya keluar rumah tanpa izin mak ayah? Dan kita tahu kita anak ni tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin mak ayah kita. Mak ayah izin baru boleh keluar. Kalau isteri pula, dia tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami dia.
Kalau suami pula, dia tak boleh minta izin siapa, dia boleh keluar rumah. Sebab memang kerja dia keluar rumah. Cuma dia beritahu untuk maklumat, supaya bini tahu nak cari kat mana kalau lambat sangat. Supaya isteri dia tahu, nak beritahu pada orang lain yang mungkin mencari dia. Kadang-kadang orang datang rumah, nak jumpa suami mana? Suami saya ke hutan cari kayu api, suami saya ke bandar cari sekian. Jadi orang tahu. Tidak, tak tahulah suami saya pergi mana. Alam barzah ke, saya pun tak tahu. Dia pun tak beritahu. Dia pergi ke langit ke, saya tak tahu. Maka tak patut dalam rumah tangga tadi isteri tak tahu. Walaupun bukan hukum yang wajib, tak wajib. Suami tak wajib beritahu isteri nak pergi mana. Tapi dari sudut husnu muasyarah, itu hubungan baik dalam rumah tangga, dia kena beritahu lah. Tapi dia bukan minta izin, dia beritahu. Ni abang nak kedai jap. Tak boleh kata bini. Oh tak boleh, saya tak pergi lah. Itu bukan suami tu, itu sumi namanya. Suami dia ada prinsip dia. Keluar dia keluar lah kalau ada maslahat. Isteri tak boleh. Isteri kata, saya nak keluar, abang izin tak izin, saya keluar. Ini hawa nafsu. Apapun justifikasi dia, kalau tak menepati syarak, maka dia salah. Umpama orang bawa kereta, dia tak ada lesen, polis pun tahan. Mana lesen? Tak ada lesen. Cik, saya ni penting, saya nak keluar ni. Penting ke tak penting, awak tak ada lesen, kita saman. Lepas tu awak nak buat kerja, buat lah, tapi saman kena keluar sebab awak tak ada lesen. Macam mana pun nak cuba justifikasi dia, salah. Tahu dulu ni salah. Isteri ni bila nak keluar rumah tanpa izin suaminya, mereka apa yang telah diizinkan oleh syarak. Umpama dia nak pergi belajar, itu syarak izinkan. Umpama dia nak pergi masjid, solat, itu syarak izinkan. Pergi masjid untuk solat, bukan pergi sembang. Sebab kalau dia nak pergi masjid untuk solat, suami tak boleh halang. So itu cara dia untuk rediskan tekanan-tekanan dia. Tapi pada benda yang melibatkan bermalam, dia keluar tidur rumah mak dia, ayah dia ke, tidur rumah kawan dia, sampai kita jangan, ikut suka saya lah. Abang boleh tidur rumah kawan abang, takkan saya tak boleh. Dia umpama dia tengok pilot bawa kapal terbang, pilot boleh bawa, takkan saya tak boleh. Pilot ada lesen, kita tak ada lesen. Abang boleh bawa kereta, saya pun nak bawa. Yelah, saya ada lesen, awak mana ada lesen, mana boleh bawa. Saya tak kira, saya nak bawa je, bawa je, bawa. Okay, kena saman, kena sama. Begitu syarak. Kita nak buat sesuatu, lihat hukum syarak, jangan ikut hawa nafsu kita. Kalau kita tak nak buta dari jalan Allah, tapi kalau tak kira lah saya nak juga, maka butalah kita dari jalan Allah. Yang patut kita dapat rahmat, dapat murka. Tapi orang yang ikut hawa nafsu, dia tak takut. Bukan dia cabar, tak apalah saya masuk neraka, apa masalahnya. Dia boleh cakap tu. Tak apalah saya kena seksi dalam kubur, apa masalah. Kata ini orang yang mula melanggar sempadan Tuhan. Kita nak marah orang, ada ayat kita haram guna. Ni ustaz-ustaz nasihat kita, orang baik nasihat kita. Biarlah ustaz saya masuk neraka pun, ustaz boleh. Kenapa kita nak sangat sebut macam tu? Dia kerana hawa nafsu tadi, dia siap cabar. Nah, biar Allah matikan saya sekarang masuk neraka, biar. Tentu ramai orang, dia masa sihat, mulut gagah, memang sedap cakap, biar saya masuk neraka. Dia tak tengok lagi malakul maut. Dia tak tengok lagi bagaimana kemurkaan Allah. Dia tak nampak. Kerana dibutakan oleh hawa nafsu. Ada cerita orang-orang yang mencabar Tuhan. Cabar Tuhan, ajak Tuhan berlawan, tumbuk dengan dia. Cabar Allah, datangkan azab pada dia. Cerita cabar mencabar Allah ni dah lama berlaku. Nabi-Nabi SAW waktu dihantar pada kaumnya, bila kaumnya nak persendakan Nabi tadi, dia cabar Tuhan. Suruhlah Tuhan buat azab. Oh, tak ada pun kami kena apa-apa. Dia lupa Allah tu maha penyabar, dan dia lupa Allah telah sediakan azab yang lebih dahsyat daripada apa yang dia minta tu sendiri. Tapi ada orang kan ikut hawa nafsu, dia kata, suka saya lah, saya kena azab dalam kubur, apa masalahnya, biarlah, saya tak nak semayang. Terbutanya orang ikut hawa nafsu. Sebab tu kita, kalau kita nak nampak jalan Allah terang benderang tu, pertama-tama apa pengurusan kita, tengok hukum dan tengok hawa nafsu.
Yang hawa nafsu itu perlu ditolak, hukum itu perlu diutamakan. Hukum. Kita macam mana pun kita tak suka isi kita, nafkah jalan. Itu hukum. Nak saya bagi dia sebab saya nampak dia begini, tak, itu nak isteri awak nafkah jalan. Sama ayah saya begitu begini, tak nak beri nafkah, tak, itu kewajiban awak beri nafkah. Hukumnya macam tu. Ni ada orang tidak bercerai, maka secara hukum dia masih beri nafkah pada isteri dalam iddah. Tapi dia macam marah sangat bini, tak nak bagi, dia mendahulukan hawa nafsu dia. Dan kalau dia ada anak, oleh kerana anak tu tak dia pilih hidup mak dia ni, saya tak nak bagi 1 sen, awak ikut hawa nafsu. Hukum kata wajib dan awak berdosa. Macam mana pun nak marah dia, ini hukum. Sebab itu orang yang macam ni dia nampak jalan Allah. Tapi orang yang ikut hawa nafsu kerana kebencian, kerana marah. Sebab itu kita bimbang tuan-tuan, diri kita boleh dikuasai hawa nafsu. Datang marah, kita dah tak berlaku adil hatta pada musuh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum lalu kamu tidak mau berlaku adil. Tentang penjenayah teruk, kita tak boleh ikut hawa nafsu, kita belasah dia, pukul dia, tapi kita lihat hukum. Saya tak kira orang ni jahat, saya nak belasah dia, tak, kita ada hukum. Maka mengikut hukum itu yang Allah Ta'ala suruh. Kemudian proses di mahkamah, bukan kerana dia penjenayah, mahkamah kata ni jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar dia rasa. Tak boleh banduan ni kena bagi makan. Kita tak boleh hukum pada benda yang bukan kesalahan dia. Dia kena bagi makan, kena bagi minum, kena bagi pakaian. Dan dia kan jahat ustaz, biar dia telanjang bogeh. Jangan wajib tutup aurat dia. Hatta orang mati, tuan, orang mati, saat dia masih hidup pun memang dia ni telanjang ustaz, kita tak payah kapang dia. Tak boleh, hukum suruh. Itu hawa nafsu awak ikut tu. Saat dia ni masih hidup ni, tak pernah semayang, kita tak payah semayang jenazah, kita kambus dia. Jangan, kena solat. Kan itu hukum. Walau kita benci, walau kita tak suka, sebab dulu kat dunia dia tak pernah solat, buat apa kita solatkan dia? Dulu kat dunia ustaz, dia tak pernah datang ke masjid, jadi saya takkan bagi jenazah dia masuk masjid. Tentang itu ikut hukum ke ikut nafsu? Nafsu lah tu. Kita nak marah macam mana pun orang mati ni, kita tetap diajar hukumnya, baca Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa dia, rahmatilah dia. Saya nak marah dia ni, marah tu simpan tepi lah. Ini hukum. Dan lihat macam mana kita nak talbiah diri kita antara hukum dan nafsu. Tuan-tuan ada nafsu, saya ada nafsu, tapi nafsu kita jangan mengatasi hukum. Kalau kita nak nampak jalan Allah, siapa yang Allah sebut dalam Quran, wa man yu'min billah yahdi qalbah, siapa yang benar-benar tunduk kepada Allah, Allah tunjuk jalannya, Allah beri petunjuk pada hati dia. Sebab ni orang ni tuan-tuan, bila dia bermusuh, dia bijak. Nabi SAW ada musuh tak? Ada. Tapi Nabi tak ikut nafsu. Waktu datang minta maaf, Nabi maafkan. Nabi tak ikut nafsu. Walaupun ia musuh, Nabi tetap adili dia dengan betul. Bila dia memeluk Islam, maka dia terima. Walaupun rekod dia bunuh sahabat Rasulullah, bunuh orang Nabi sayang, tapi hukumnya begitu. Siapa masuk Islam, dosanya semua dihapuskan. Dosa dihapuskan. Maka kita sebagai orang Islam, walau kita benci dia, saat dia pernah bunuh ramai orang Islam dulu, dia lah bom Afghanistan, dia sekian-sekian. Siapa? George Bush. Tapi dia masuk Islam, kena terima. Kena terima. Wajib terima. Ini kita memahami bagaimana mendahului hukum. Kemudian kata Syekh, kamu dibutakan oleh tabiatmu. Benda tabiat, kebiasaan kita. Dah kita dah biasa macam gini, biasa macam gini. Tak ada biasa-biasa, ada hukum. Tabiat ni kalau kita sebut juga sebagai hukum adat. Kita dalam budaya Melayu kita ada hukum adat. Hukum adat kita macam-macam lah. Ada orang tu bila dia kahwin, maka dia kena tepung tawa dalam keadaan berkembang. Jadi si isteri dia ni kena pakai ni, apa nama ni, berkembang lah nampak. Kemudian dia tepung tawa, semua tengok, sepupu tengok, semua tengok. Ini adat kami. Ini tabiat yang bercanggah dengan hukum, maka perlu dibuang.
Ni mak andang dia ada tabiat dia, cara dia. Ini perlu dia buang. Apa cara mak andang? Nak cek dara ke tak dara. Cek ambil buah kelapa, buat begini, buat begini. Kita tahu ni bukan nak dara lagi. Tentang itu tak dibenarkan. Mendedahkan keaiban. Itu pendedahan keaiban. Dah kamu dah nak kahwin, dah dekat nak kahwin baru nak cek benda itu mendedahkan keaiban. Baik dari awal sebelum kahwin. Dia agak spesifik sikit dara dia. Bukan dara dengan masuk dia dah bersama lelaki lain, dia sudut lain. Maka ini mendedahkan keaiban yang dilarang. Ini tabiat tak salah lah. Jadi kita kena tengok. Ada tabiat-tabiat tak betul. Contoh kalau tuan-tuan tengok rumah tangga di barat. Rumah tangga di barat, isteri dan suami ada hak sama. Ada hak sama. Isteri pun boleh tengking suami, dia pun boleh libah suami dia. Suami pun sama. Hak sama. Kita pun dah terikut dengan tabiat tu. Salah. Dan Islam lain. Dan Islam dalam rumah tangga ada ketua. Kalau ketua kata jangan cakap lah kita. Kita ketua kita. Tuan-tuan pergi kat pejabat pandai pula taat ketua. Bila kita pergi kat pejabat, bos tu awak diam, jangan cakap. Ya, tak berani. Sebab kita tahu dia ketua. Balik rumah suami kita, awak diam, jangan cakap. Saya tak kira, saya nak cakap dulu. Dia mula tak faham organisasi. Bukan masuk diam, jangan cakap tu masa tak sesuai cakap, nanti lu. Itu waktu kamu cakap. Artinya di situ tabiat. Ada orang saya kata dia dah ikut tabiat biasa dia. Dia boleh tengking suami, itu tabiat biasa. Ia salah dalam Islam. Sebab itu masyarakat barat rumah tangga dia tak ada. Sebab dia nak hak sama. Isteri boleh ceraikan suami, suka dia lah. Isteri nak ceraikan suami. Kita dalam Islam tak. Yang boleh ceraikan isteri cuma suami. Walaupun isteri itu educated, suami dia mahir, tetap hukum talak di tangan suami. Jangan ikut kebiasaan orang kafir. Kita ada kebiasaan kita yang berdasarkan syariat. Dia ikut kebiasaan orang kafir ni, harta mesti dibagi sama. Itu kebiasaannya. Dan Islam tak, kita ada hukum faraid. Hukum faraid menjadikan bahagian tadi lain. Isteri, walaupun dia memang setia dengan suami dia, dia dapat 1/8. Biarlah dia jadi Romeo and Juliet ke, Laila dan Majnun ke, hak dia daripada harta suami 1/8. Bakinya untuk anak-anak dia. Ni si sulung punya baik dengan ayah, jaga ayah. Hak dia sama dengan anak bongsu, walau anak bongsu tak reti bahasa apa pun. Atau mungkin anak bongsu tu gila. Hak atau pesaka sama. Maka jangan ikut kebiasaan tabiat orang lain. Kita ada hukum kita. Yang ketiga, sebab kamu, kata Syekh Abdul Qadir, kerana sangat suka menurut kehendak dirimu terhadap yang diminta. Sebab kita ada demand kita sendiri. Saya nak macam ni lah. Tetapi kita dalam hidup, kita tak ada istilah. Saya kalau kata AA, kata BB, tak. Kehendak kita mesti patuh pada kehendak syarak. Tentu ada kehendak, letakkan pada syarak. Betul kehendak ni. Dan kalau kita tak dapat, maka jangan kecewa, kita lihat takdir Allah. Saya nak macam ni, tapi tak dapat, kita redha. Tak kira tak dapat, saya akan buat lagi. Tak kira halal haram, saya cuba juga. Maka orang ni yang mula melanggar sempadan kemampuan yang Allah tetapkan. Kemudian kerana kamu sangat cinta dunia, maka buta lagi. Kita cinta dunia, ingat tak ada akhirat. Ingat semua benda habis kat sini. Kemudian cinta pada pangkat, nak biar orang nampak kita ni lebih pada orang lain. Dan kedudukan serta hawa nafsu, iaitu kita nak kita berada pada sisi manusia pada tahap yang tidak boleh dibantah. Saya cakap awak kena dengar. Sebab kita dah berpangkat tinggi. Maka semua nilai ini membutakan kita. Sebab itu para ulama ketika mana mengajar kita macam mana kita nak berada pada jalan yang lurus, maka mereka kata kamu kena ada 5 perkara. Yang pertama, kamu mesti benar-benar kenal Tuhanmu. Ma'rifatu fatirihi, ay khaliqihi. Kenal Tuhan. Tentu kenal Tuhan yang cipta, yang beri rezeki, yang berkuasa atas kita, yang kita kembali padanya, yang akan beri syurga atau neraka, yang akan tanya perbuatan kita.
Kenal. Ini jalan Allah, ma'rifatullah. Kemudian kita mesti mengetahui jalan yang boleh bawa kita pada Allah. Sembahyang, baca Quran, qiyamul lailnya, zikirnya, mengasingkan diri daripada makhluk seketika yang disebut sebagai tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu asingkan diri kamu pada manusia seketika dalam satu tempoh waktu. Kita bila sembahyang, kita asingkan diri pada manusia sekejap. Jangan bercakap, jangan pandang kiri kanan, tekung solat, asingkan diri. Kita bila baca Quran, kita asingkan diri pada orang. Orang tu jauh, kita jauh sikit. Saya sedang tabattul, asing diri. Kita kena tahu jalan yang bawa kita jumpa Allah. Jaga solat, jaga puasa, zakat, aurat. Ini semua jalan yang bawa kita jumpa Allah. Dengan bahasa mudah, perintah dan larangan. Yang ketiga, kita kena tahu jalan yang mengetahui perkara yang membinasakan perjalanan kita menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah, apa yang membinasakan? Sikap tangguh menangguh kita dalam hal-hal agama. Tunggulah Ustaz pencing saya, okeylah. Tunggu saya tua, tunggu. Dan ini semua benda-benda yang merosakkan jalan menuju pada Allah. Ini dipanggil afatut tariq, perosak jalan. Perosak jalan. Jangan ada benda-benda yang merosakkan jalan kita menuju pada Allah. Di antara jalan yang merosakkan kita menuju Allah, buat maksiat. Tak berhenti-berhenti buat maksiat. Atau melihat setiap perkara mesti ikut cara dia, bukan cara hukum. Cara dia nak. Apapun dia tafsir agama, cara dia, bukan cara hukum. Agak-agak sesuai dengan hawa nafsu, dia ambil. Tak sesuai, dia takwil lah ikut mana pun, corner, baring ke dan sebagainya. Ini watak-watak Yahudi. Hukum yang kena dengan dia, ini hukum Allah, ikut lah. Hukum yang tak kena dengan selera dia, ni lain maksud dia ni sebenarnya. Sebenarnya maksudnya bukan begitu. Dia pun cuba tafsir, mengalah ulama'. Kenapa? Kerana dia rasa tak sama dengan apa yang dia nak. Ini perosak jalan. Yang keempat, dia kena kenal diri dia. Ma'rifatun nafsihi. Kenal diri. Kita ni siapa tuan-tuan? Manusia yang sampai masa kembali pada Allah. Kita ni hamba. Tuan-tuan nak gong macam mana? Kita nak sombong macam mana? Kita ni hamba. Label kita ni label hamba. Ingat sikit. Kita nak bantah-bantah lebih kurang hukum syarak, nak bantah takdir Allah, nak bantah sebuah benda yang Allah Ta'ala tentukan. Kenal awak ni siapa sebenarnya? Kita tua tunggu mati. Kita yang kuat tunggu lemah. Kita yang rambut hitam tunggu uban. Kita yang petah berkata tunggu gagap dan tunggu hilang bicara. Kita yang gagap berdiri tunggu masa terduduk dan terbaring. Inilah kita. Kenal kita. Daripada air maninya kembali menjadi bangkai tak bernyawa. Dibuang, ditanam dalam lubang, dalam kubur, dipinggirkan, dibiarkan. Kita tiba cakap macam tongkat langit. Dan kalau kita makin umur ke depan, melawan hukumnya makin kuat. Ini orang tak kenal diri. Kena kenal siapa awak ni. Awak ni siapa? Oh, saya ni sekian. Saya banyak pengaruh, banyak follower. Saya ni banyak harta, banyak pangkat, banyak kenal orang besar. Bila tu semua benda boleh tolong ke waktu awak sakit? Harta boleh tolong. Tolong awak masuk hospital je. Dia tak boleh tolong awak untuk menghadapi sakit. Sakit awak hadapi sendirilah. Tanda tu cuma siap untuk awak melepaskan hajat. Tapi rasa sakit melepaskan hajat, awak tanggung sendiri. Orang yang takkan tanggung. Maka kenal diri kita siapa. Umur kita terus bergerak, waktu dan hari tu ke depan. Kita tak mungkin mundur ke belakang secara makna tuanya. Maka satu-satu jalan untuk kita selamat diri kita, ikut jalan Allah. Kalau nak selamat lah. Tak nak selamat, silakanlah teruskan. Sebab Allah Ta'ala sebut, buatlah macam mana kamu nak buat. Ish ma syi't. Hiduplah macam mana kamu nak hidup. Fa innaka mufariqu. Fa innaka mayyit. Kamu akan mati.
Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ish mashi, hiduplah macam mana kamu nak hidup. Kamu nak lawan hukum aku ke? Hiduplah. Fa innaka mayyit, tapi kamu akan mati. Yang kelima, dalam melalui jalan Allah, nak betul-betul berada jalan Allah, ma'rifatu uyubiha, kita tahu apa aib diri kita. Tahu-tahu keaiban diri kita, cemburu ada, dengki, wasangka buruk. Ini keaiban. Tuan-tuan kena senarai keaiban diri masing-masing, senarai. Saya ni sepanjang hidup saya nak cek benda jahat saya ni, bocor kat mana. Saya ni ustaz kuat cemburu. Cemburu saya ni buta pelik, cemburu marah. Saya ni kuat hasad, tak boleh sikit pun orang lebih pada saya. Saya ni tak buruk sangkanya lain macam sikit. Saya buruk sangka saya lain macam. Tu tengok jiran kadang tukar perabot baru ni mencuri ke apa, rasuah ke apa, dia punya buruk sangka. Tengok bawa kereta baru ni, kereta ni kalau dia tak beli sistem riba pakai alung dua ni. Dia duk buruk sangka pada semua sekeliling dia, walau tak ada urusan dia dengan orang tu. Tahu ini cacat kita. Aib saya kat mana? Aib saya Ustaz, subuh payah bangun. Aib saya, subuh ni memang payah bangun. Cerita subuh pukul 6, pukul 8 bangun. Kenali aib. Sebab seorang tak akan sampai ke jalan Allah kalau dia masih belum tahu aib dia kat mana. Kalau kita hantar kereta kat bengkel, pertama bengkel cari mana aib kereta ni, apa boleh baiki. Tidak hantar jadi baiki je tanpa melihat aib kat mana, tak selesai masalah. Sepanjang kita hidup, cuba tuan-tuan senarai secara jujur aib tuan-tuan kat mana. Saya jujur senarai. Dan aib ini kita senarai sebab apa? Kita nak cari seorang tok guru boleh selesaikan dia. Maksudnya tunjuk jalan lah nak selesai. Saya orang yang ini saya suka membazir. Memang suka membazir. Itu perangai saya. Kita tahu aib je tahu. Jenis saya suka meminjam dan tak rasa tanggungjawab nak bayar. Saya pinjam semua orang, anak saya dengan bini saya semua saya tak bayar. Jadi watak dia. Maka ini aib. Saya punya aib bila saya solat, saya tak pernah ingat Allah. Solat je mesti ingat beras kat dapur lah, ingat makanan, ingat tu. Baik. Kalau kita jujur beritahu aib, maka Allah ilhamkan kita jalan untuk baiki aib. Di masalahnya kita jenis ada pesakit tak nak beritahu aib dia. Dia duduk angkat hidung macam tu, ingat dia hebat. Sebab kita tak ada hebat apa pun. Tak ada pun kita perlu rasa kita hebat. Tuan-tuan hebat tak boleh rasa kat sini. Nak rasa hebat kat akhirat kelak, bila dah masuk syurga, rasalah hebat. Tak apa, di situ tak ada lagi larangan. Kat dunia ni, orang yang rasa dia ni bersih, dia tak ada apa aib, dia silap so. Tidak nampak aib, itulah aib. So, saya duk cek diri saya, tak ada. Ajalah aib awak, buta tak nampak. Tuan-tuan, orang kalau tak nampak cacat yang memang jelas ada, maka dia benar-benar buta. Saya umur 20, tengok aib kat saya kat mana. Suka lambat sembahyang, aurat payah jaga. Masuk umur 50, aib kat mana? Masuk umur 60, aib kat mana? Masuk 60 saat saya ni suka beri alasan sikit. Alasan. Bila orang tua kan alasan dia laku sikit. Kita tak apalah, dia kan dah tua. Masa muda alasan tak berlaku, dia kena strong sikit alasan. Kalau tua dia senang je alasan. Lutut sikit sakit. Oh tak apalah, pakcik dah tua, dah nak mati kan. Okey, kita okey. Kenapa? Itulah ustaz orang-orang ni. Orang tua, semua orang terima alasan. Kenapa? Alasan dia cakap, rasa tua dah ni. Tuan-tuan, ini aib. Kalau hal dunia kita beri alasan, okey lah. Hal yang kita akan untung akhirat kelak, kita beri alasan. Ni benda ni, pahalanya boleh ke kita, bukan boleh ke orang lain, ke kita. Lalu kita tidak berusaha mengatasi aib ni. Ya, tua itu keaiban yang perlu kita atasi. Sahabat Rasulullah yang buta mata, keaiban, macam mana dia atasi? Kalau kita baca sejarah tentang Abdullah ibn Umi Maktum yang buta, dia boleh ikat tali dia daripada masjid sampai ke rumah dia datang, walau dia buta. Ni almarhum Al-Syahid Ahmad Yasin, dia tolak kerusi roda, kepala je gerak. Dia tolak setiap hari solat subuh berjemaah, sehingga matinya dalam perjalanannya untuk pergi solat subuh berjemaah kena bom. Padahal kepala je gerak, kaki tak ada gerak, tangan tak ada gerak. Ni tolak, pergi ke masjid solat.
Kita beri alasan apa? Sibuk Ustaz. Saya subuh-subuh dah kena mesyuarat. Subuh. Dah nak prepare mesyuarat. Sebab itu Allah jadikan masjid ni banyak tempat. Supaya apa? Alasan kita tak laku. Bila awak tak ada pergi kat kepada kami, tempat lain ada. Yang dekat dengan awak tak ada masjid, surau, tempat awak salat jemaah. Awak tak nak belajar dengan kami, tak apalah. Yang dekat-dekat awak tak ada ustaz-ustaz mengajar. Untuk awak tengok. Tentang alasan tak akan laku. Khususnya alasan akhirat. Kalau kita rasa alasan tu laku, kita ni buta. Kita buta tentang melihat hakikat. Jadi ini 5 cara bagaimana seorang tu benar-benar nak sampai pada jalan Allah SWT. Baik, Syekh tawarkan begini. Dia kata kamu ni bila baru buat maksiat, datang jumpa aku. Ketika maksiat itu masih basah di badanmu, sebelum menyerat ke hati, sebelum kamu dah jadi lali buat maksiat, sehingga kamu nanti akan jadi kufur nikmat. Artinya seorang bila buat maksiat, cepat-cepat selesaikan. Kita tuan-tuan kalau sakit, cepat-cepat jumpa doktor nak selesaikan. Kita kereta ni ada bunyi-bunyi sikit dah, hantar bengkel, cepat-cepat nak selesai. Kita tahu, kalau kita biar lagi teruk. Kita dengar pula cerita kawan-kawan kita, dulu memang kereta saya bunyi, saya buat dek je, tahu-tahu dah kena overhaul, tukar enjin. Enjin pun tak tukar, kata mekanik tu kena tukar kereta. Teruk no. Kita buat tak layan. Sama juga kita tanda bila kita buat maksiat. Jangan sampai maksiat tu jadi ala bisa tergabias. Jumpa cepat-cepat dengan orang yang boleh selesaikan bagaimana menangani maksiat. So, saya dah buat ni, saya dah buat tu. Tanya tadi tu guru kita. Dan minta buah fikirannya, minta ideanya. Saya ustaz duk melabur benda haram ni, dah untung pula. Saya ingat main-main je. Untung macam mana nak buat ni? Memang maksiat tu berlarutan. Ada orang kadang-kadang benda-benda haram ni dia tak serius buat, tapi kadang-kadang cuba juga. Ditikam nombor ekor, olok-olok je. Kena banyak pula, 100,000, 200,000. Ya, kalau dia tak pergi selesaikan masalah, dia akan pergi lebih jauh untuk buat maksiat. Dia kisah saya sebenarnya beli nombor saya saja je, nak test ketepatan teka. Tiba kena uji yang macam mana ni duit ni nak buat. Maka biar ustaz ni beritahu kita, awak kena taubat, jangan lagi ada bisikan untuk buat maksiat. Ni semua ni awak kena lepaskan dia, jangan ambil satu sen pun tak boleh ambil. Kalau tidak, awak dah terbiasa buat maksiat. Ada orang buat maksiat, saya katakan dia cuba-cuba, tapi bukanlah dia nak betul buat. Cuba-cuba, dia cuba-cuba usah-usah perempuan ni, akhirnya terjebak dalam zina. Terjebak. Asal dia kata, saya main-main je. Maka minta nasihat orang yang mempunyai pengalaman ini. Kata, awak nak kahwin betul-betul, jangan main-main macam tu, kahwin je. Jangan sampai berzina. Dan ini cara penyelesaian. Ada seorang hamba Allah, tengok anak dia ni macam minat seorang perempuan. Dia terus pergi jumpa keluarga, boleh tak kahwin anak saya dengan anak awak? Sebab saya tengok dia dah minat. Saya tak nak dia larut ke lain, saya tak nak. Ni ayah bijak sana. Tengok anak dia macam main mata sikit dengan perempuan. Perempuan ni pun sama. Dia terus pergi suruh kahwinkan. Ini orang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kita kadang-kadang duk tengok anak kita berkepik berbulan-bulan dah naik motor ke hulu ke hilir. Biar ustaz dia tu belajar lagi, nak belajar lagi, ustaz tak habis, dah habis. Kita bukan sekadar dimurkai oleh Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, antara hak kewajiban seorang ayah pada anak ialah mengahwinkannya bila dia berkehendak. Bila dia punya kehendak, maka kita mesti kahwinkan dia. Dah tengok berchatting sampai 1 pagi. Dah tengok keluar motor, jalan sana, kedai sekali, dating sekali. Time suruh kahwin, dia nak belajar lagi, tak habis belajar lagi. Bila tahu tak habis belajar, cinta tu kenapa? Dia merosakkan diri kamu, mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi kita mak ayah kena bijak. Habis tak, saya agak dia kerja 2 tahun nak makan hasil. Jadi mak ayah menega ni susah. Tak, anak-anak kita ni bukan perniagaan dunia kita, perniagaan akhirat kita. Kalau kita mak ayah duk fikir dia boleh bagi bulan-bulan, lupakan benda tu. Kita bukan bela dia untuk kita dapat bulan-bulan berapa dibayar. Itu hal lain. Kewajiban kita jaga dia, selamatkan agamanya semampu kita boleh. Kemudian
dia yang akan bertindak apa yang sepatutnya. Kita akan jaga. Lagi mana di bawah belaan kita, duduk rumah kita, kita tak akan izinkan dia buat maksiat. Bahkan kita akan tunjukkan jalan taat. Maka ini orang yang bijak dalam menangani hal anak dia. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu buat maksiat, datang jumpa aku. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, seorang yang benar-benar taat pada Allah, maka dia akan benar-benar mendengar kalamullah dengan sebenar. Lalu Syekh beri contoh. Tuan-tuan, bila Nabi Allah Musa AS, Allah perintah dia bermunajat di Tur Sainat. Allah dah pilih satu tempat. Tempat itu Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Musa diperintahkan dua perkara. Pertama, berpuasa 40 hari. Yang kedua, bawa orang bersamanya seramai 70 orang yang merupakan ketua Bani Israel. Ketua Bani Israel. Dan mereka juga kena berpuasa macam Nabi Musa. Puasalah 40 hari. Puasa. Maka bila sampai waktu bermunajat dengan Allah, bila Allah berfirman dan berkata, pengsang semua 70 orang ni. Tinggal Nabi Allah Musa. Bila mana mereka tersedar dari pingsan, mereka kata, wahai Musa, kami tak mampu menanggung kalam Allah. Biarlah kamu sahaja yang mendengarnya, bukan kami. Dan kemudian beritahu pada kami apa yang Allah perintahkan. Lihat, 70 orang ni tak punya kemampuan untuk mendengar kalam Allah. Tetapi kalau kita tengok kita pun sama. Baru buka Quran dah tumbang jatuh, tak boleh mampu. Tak mampu nak baca Quran. Baru buka Quran dah. Mulut nguak dah, nguak. Baru 2 baris. Kenapa tak mampu baca Quran? Kita tuan-tuan duk banyak ni YouTube Quran je kita tak dengar. YouTube lain, lagu Filipina kita dengar, lagu orang asli Afrika mana kita dengar. Tapi Quran tak dengar. Sikit. Kita tak ada kekuatan mendengar kalamullah. Suruh baca lagi lah. Sehari baca banyak, tak baca, seminggu tak baca Quran. Kalau baca, otak mula merawang sana, saya ada kerja lah. Baru buka, lupa nak jumpa kawan, tutup. Baru baca 2 baris, Allah, belum sarapan lah perut ni, ratu bunyi sarapan. Baru buka Quran, alasan datang menimbung dan beribu. Kalau dulu 70 pemuda belum dengar je awal, kalau mau tumbang, kita pula baru dengar, tumbang juga, tidur. Tak semangat. Itu makin tua, Quran makin jauh. Dia kalau masa muda tak ada baca Quran, tua lagi tak ada baca. Sebab dah tak terbiasa. Akhirnya bagi remote Astro satu, tengok Astro sampai sakratul maut, sampai mati. Bukankah itu satu kerugian besar dalam usia kita? Ada orang yang Allah berkati usia dia, mendekat di tua, dia makin punya banyak masa untuk baca Quran. Allah suruh kita baca Quran sentiasa. Kalau tak boleh baca banyak, bacalah yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah Quran. Baca Qul Allah, okey, Qul Allah. Baca Yasin. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baca Al-Kahfi, baca Waqiah. Adalah hari itu kita baca. Masalah fadilat yang tertentu tu hal lain. Kita baca Quran dulu cerita dia. Alhamdulillah, saya subuh-subuh baca Yasin. Alhamdulillah. Saya subuh-subuh baca surah Waqiah. Saya subuh-subuh. Artinya ada yang kita baca. Kerana kekuatan iman kita, dia memang berkait terus dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab tu orang dulu kata Imam Ibn Khaldun, anak dia tak akan belajar benda lain sehingga mereka mendalami Quran, menghafal Al-Quran. Bukan menjadi kebiasaan mereka baca Quran di mana pun berada. Tentang anak-anak kita, kalau dia nak travel, semua benda kita ingat. Jangan lupa baju sejuk. Lagi, jangan lupa stocking, jangan lupa kasut, jangan lupa power bank. Semua pesan. Quran tak pesan. Tak ada sebut jangan lupa bawa Quran. Semua pesan lain kita beritahu pada anak kita ni. Dia nak ke travel luar negara, dia nak pergi belajar, so bawa tu, jangan lupa ni sambal belacan. Jangan lupa tu sambal kat awak, jangan lupa, tak sedap makan. Jangan lupa bawa kacang helwah, nak ngunyah-ngunyah dalam bas. Jangan lupa bawa tu, jangan lupa bawa ni. Quran senyap, mak senyap, anak pun senyap. Kenapa? Jauh daripada Quran. Patut dah tahu nak musafir. Cakap anak kecil, setiap dalam beg ada Quran. Bawa Quran. Baca tak baca nombor 2, tapi dia dah tahu itu benda penting waktu musafir. Tentang waktu kita musafir, apa yang kita fikir nak bawa? Saya rasakan semua benda kita rasa penting melainkan Al-Quran. Bagi setengah orang.
Tapi kalau orang tu dia tahu, Quran saya bawa. Saya akan bawa Quran. Jadi dia kata, dengan telefon cukup. Tak, saya nak buat mushaf yang saya boleh pegang dia. Dan saya dapat pahala dengan pegang. Tuan-tuan pegang telefon tak boleh dapat pahala. Pegang Quran je dapat pahala. Maka pegang Quran. Ini dia kekuatan mendengar, membaca kalamullah, diberkait dengan sejauh mana kita berada pada jalan Allah. Sebab itu kata Ibn Abbas, siapa baca Quran dia tak akan sesat. Siapa baca Quran, siapa yang melazimi baca Quran, dia tak akan sesat. Kalau kita tak melazimi Al-Quran, wallahu a'lam, tengoklah macam mana kita ni okey tak okey. Tapi kalau kita baca Quran, insya-Allah kita tengok isteri kita rajin baca Quran, suami baca Quran, anak-anak baca Quran. Bukan dalam rumah tu masing-masing duduk bilik baca Quran, masya-Allah. Ini rumah yang bercahaya dengan Quran. Tak sekiranya kita takjub melihat bintang-bintang langit di langit bercahaya, para malaikat takjub melihat rumah-rumah di bumi yang bercahaya dengan bacaan Quran. Takjub para malaikat melihat rumah-rumah yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Dan kita tahu kesan rumah tu bila dibaca Quran, syaitan pun tak dekat. Tapi kalau rumah tu tak baca Quran, bukan kata syaitan tak dekat, kita pun boleh jadi syaitan. Jadi makin ramai syaitan tu. Yang syaitan ada tu dah syaitan. Yang kita yang tak baca Quran ni boleh jadi syaitan juga. Yang ni boleh terpengaruh menjadi sesat. Maka ambillah iktibar daripada 70 orang yang tak boleh dengar Al-Quran tadi, kalamullah. Dengan kita, kehidupan kita hari ni, kalau benar iman kita, tak ada benda yang paling kita rindu untuk dibaca dan didengar melainkan Al-Quran. Kalau iman kita ni memang ada masalah cacat cela, Quran ni kita tak apa nak dengar. Bukan kadang-kadang saya katakan kita jauh lebih suka dengar lagu orang asli. Lagu orang ni asli authentic, yang kita pun tak faham dia, patah haram tak faham. Tak ada pun sedapnya, tapi dengar. Habis 10 minit dengar YouTube. Akhirnya buat ringing telefon, buat muzik latar TikTok. Dia punya rapat. Quran tak ada. Al-Quran penunjuk jalan. Allah sebut dalam Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tiada keraguan padanya, petunjuk kepada orang bertakwa. Maka siapa yang tidak ada Quran pada lidahnya, pada hatinya, pada matanya, pada telinganya, pada panca inderanya, maka dia telah mendedahkan imannya pada kecacatan dan kerosakan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.